Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk tugasan PKP mencipta peluang ekonomi. Pandemik COVID-19 juga turut dikenali sebagai suatu wabak penyakit berjangkit yang berterusan secara global. Sehingga kini dilaporkan hampir ke 4.7 juta telah dilaporkan, sekurang-kurangnya meliputi hampir 180 buah negara. Usaha pencegahan penyebaran adalah termasuk sekatan perjalanan, kuarantin, pengurungan, penangguhan dan pembatalan sebarang bentuk acara yang melibatkan perhimpunan orang ramai. Pandemik COVID-19 telah disahkan merebak di Malaysia pada 25 Januari 2020. Oleh itu, langkah selanjutnya telah diambil oleh Perdana Menteri Malaysia untuk mengatasi penyebaran virus ini dengan mengumumkan bahawa kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Berkurung Separuh Negara atau dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk mengekang pertambahan kes ini di negara Malaysia. Sistem ekonomi Malaysia dijangka berdepan cabaran tahun ini, terutamanya daripada pandemik COVID-19 yang sudah bermula mengganggu sistem ekonomi negara. Krisis global yang tercetus berikutan penularan wabak ini telah menggugat aspek sosial dan ekonomi kebanyakan negara di dunia ini. Pelaksanaan lanjutan PKP memberi kesan kepada prestasi industri perdagangan runcit bagi suku tahun pertama dan kedua tahun ini. Permintaan yang lemah dan pengeluaran yang minima daripada sektor pembuatan akibat penularan wabak ini memberi kesan kepada pertumbuhan sektor pembuatan dan secara keseluruhan kepada prestasi ekonomi negara. Sektor pembuatan merupakan salah satu sektor yang menyumbang ekonomi negara dengan sumbangan sebanyak 22.3% kepada KDNK Malaysia. Kerajaan Malaysia telah menangani isu COVID-19 dengan melaksanakan PKP mulai 18 Mac 2020 dan melancarkan pakej rancangan ekonomi di peringkat Kerajaan Persekutuan dan juga tambahan khas pakej bantuan oleh beberapa kerajaan negeri. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, kesan akibat wabak COVID-19 dilihat tidak memberi impak yang negatif kepada pelan ekonomi rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Ini kerana RMK12 merupakan rancangan ekonomi jangka panjang. Seperti yang telah diketahui, fasa pertama adalah fasa menyelesaikan, iaitu ketika negara memulakan Perintah Kawalan Pergerakan. Fasa kedua adalah daya tahan, di mana kerajaan mengumumkan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang memberi fokus kepada rakyat dan sektor ekonomi. Fasa ketiga adalah yang kita lalui sekarang, iaitu masa memulakan semula ekonomi. Ia dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya sebulan untuk melihat kesannya. Perancangan kerajaan iaitu pengumuman pelan pemulihan ekonomi merupakan fasa yang keempat, yang mana ia merupakan pelan 6 bulan bagaimana kita mahu memulihkan semula ekonomi negara. Pelbagai kesan yang dapat dilihat sepanjang tempoh PKP antaranya telah menjejaskan ekonomi negara melalui 3 saluran utama. Yang pertama, sektor pelancongan terjejas akibat sekatan kemasukan pelancong asing dan kawalan pergerakan yang menjejaskan aktiviti pelancongan domestik. Yang kedua, sektor ekonomi dalam negara terjejas akibat kesan rantaian bekalan global. Contohnya, pengeluaran sektor pembuatan automobil dan topeng muka terjejas kerana kekurangan pengeluaran bahan mentah di negara terjejas akibat COVID-19 seperti China. Sektor pengangkutan udara juga terjejas kerana syarikat penerbangan terpaksa menghadkan atau memberhentikan seketika operasi penerbangan. Yang keempat, guna tenaga perniagaan terjejas akibat daripada pekerja yang terkena jangkitan dan juga arahan sementara PKP. Akibatnya, pengeluaran barangan dan perkhidmatan akan berkurangan. Dianggarkan 30% individu mengakui tidak mempunyai sebarang pendapatan sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Namun, golongan ini masih mampu bertahan bagi tempoh 2 fasa pertama PKP dan tahap kemampuan kewangan mereka menjadi semakin genting selepas PKP dilanjutkan. Berdasarkan keadaan semasa, Malaysia dijangka mengalami perubahan besar terutamanya dalam landscape sosial ekonomi masyarakat akibat COVID-19 seperti rakyat Malaysia cenderung melakukan aktiviti jual beli dalam talian. Peningkatan aktiviti e-dagang dilihat berterusan biarpun selepas COVID-19 berakhir. Kerancakan aktiviti e-dagang terus meningkat terutama dengan pembabitan perusaha kecil dan sederhana. Dijangka semakin banyak peniaga baharu muncul dengan memanfaatkan platform dalam talian sebagai medan jual beli.
Perkembangan e-dagang juga sejajar keperluan pemerkasaan sektor logistik. Melihat keadaan semasa, aktiviti e-dagang mengambil masa agak lama sebelum sesuatu barang sampai ke tangan pembeli disebabkan penggunaan khidmat yang meningkat. Justeru dijangka semakin ramai pemain industri dalam sektor logistik akan merancangkan lagi perubahan landscape sosioekonomi pasca COVID-19. Peralihan penggunaan teknologi secara optimum dilihat lebih ketara, terutama dalam sektor keuangan dan pendidikan. Antara perkara diberi perhatian kerajaan adalah jaminan bekalan makanan. COVID-19 menyebabkan banyak negara pengeluar bekalan makanan turut melaksanakan perintah berkurung dan ini memberi kesan terhadap import bekalan. Aktiviti import ekspor berikutan status China sebagai negara pengimport terbesar dunia ketika ini, justru ia akan memperlihatkan penerokaan kerjasama ekonomi baharu dengan negara lain, terutama Vietnam dan Indonesia pada peringkat ASEAN, bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import China. Dijangka meningkatkan kesedaran masyarakat Malaysia terutama dalam pemilikan skim insurans dan takaful berkaitan kesihatan. Dunia berhadapan dengan krisis kejatuhan harga minyak secara mendadak. Sebagai negara pengeluar minyak, Malaysia juga merasai kesan krisis ini. Kemungkinan besar pelaksanaan cukai regresif seperti cukai barangan dan perkhidmatan diperkenalkan semula selepas ekonomi pulih seperti sedia kala. Sektor hartanah turut terjejas rentetan kelembapan ekonomi COVID-19. Justru perancangan rapi dan campur tangan kerajaan bagi membantu sektor kritikal ini perlu dilihat semula. Persoalan kajian. Di dalam merangka atau merancang kajian ini terdapat beberapa persoalan yang perlu dibincangkan untuk mengkaji dan melihat sejauh mana hikmah perintah PKP ini dapat mencipta peluang ekonomi. Terdapat 3 persoalan yang dipersetujui dalam perbincangan ini. Yang pertama, sejauh manakah ekonomi digital berkesan dalam mencipta peluang ekonomi baru? Yang kedua, bagaimanakah sektor perusahaan kecil dan sederhana dapat mengekalkan keadaan semasa? Yang ketiga, apakah usaha kerajaan dalam meningkatkan ekonomi negara? Objektif kajian berdasarkan penyataan permasalahan adalah menjadi matlamat utama kajian ini untuk meneliti dan menganalisis hikmah PKP dalam menjana peluang ekonomi bagi individu, syarikat dan juga negara. Kajian ini juga bertujuan untuk meninjau keberkesanan ekonomi digital dan usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan ekonomi negara. Secara lebih khusus, kajian ini berasaskan kepada objektif-objektif seperti berikut. Yang pertama, mengetahui peranan ekonomi digital sepanjang PKP. Yang kedua, mengenal pasti pekerjaan baharu dalam sektor PKS. Yang ketiga, menyatakan usaha-usaha kerajaan sepanjang PKP. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya saya sambung kepada penerangan tentang kaedah kajian, tentang bagaimana kami membuat kajian ini dengan cara yang macam mana. Kemudian tentang limitasi kajian, tentang masalah yang kami hadapi. Okey, kita pergi kepada kaedah dulu. Di antara kaedah kajian yang kami lakukan, yang kami buat, yang pertama berdasarkan kaedah kajian sumber sekunder, iaitu kami menggunakan internet mencari data-data maklumat melalui laman sesawang. Contohnya di antara contohnya ialah kami dapat sumber maklumat berkenaan tentang COVID-19 yang berada di luar negara. Kemudian yang kedua, kami gunakan kaedah dengan meneliti ataupun mencari maklumat di dalam akhbar ataupun majalah, dan di antara sumber yang kami peroleh daripada maklumat yang ada dalam majalah ataupun akhbar ialah tentang mengenai RMK12 dan keadaan COVID-19 di negara kita. Dan yang ketiga ialah kami menggunakan kaedah analisis dokumen, ataupun penggunaan kaedah analisis dokumen kami gunakan juga sebagai bahan rujukan untuk menganalisis rangka jangkaan landscape sosioekonomi masyarakat negara. Seterusnya kita pergi kepada limitasi kajian, yang mana maknanya ialah masalah yang kami hadapi ketika nak membuat kajian ini. Di antaranya ialah tentang beberapa kekangan masalah yang kami hadapi, ialah di antaranya ialah pergerakan yang terbatas di antara setiap ahli, yang mana seperti mana kita tahu
ketika kami buat kajian ini, PKP sedang berlangsung lah, ataupun COVID-19 ni kan masih lagi belum berjaya dihapuskan, maka PKP masih lagi diteruskan dengan SOP-SOP yang telah pun digaris, telah pun diwar-warkan oleh kerajaan. So jadi kami amatlah terbatas untuk berjumpa di antara satu sama lain, kerana ada yang duduk di dalam kawasan yang zon merah dan sebagainya, yang menyebabkan memang susahlah untuk kami berjumpa di antara satu sama lain. Kemudian yang kedua juga, kami punya perbincangan ni dia agak terbatas, kerana satunya tadilah sebab susah nak jumpa, dan yang kedua boleh bincang, cuma bincang itu terbatas, digunakan dalam bentuk alam maya ataupun di dalam dengan menggunakan internet lah, dengan ada video call dan sebagainya, cuma dia terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi digital sebenarnya telah lama wujud dan dipergiatkan di Malaysia, bahkan sebelum timbulnya isu COVID-19. Tetapi ianya hangat diperkatakan pada hari ini kerana ianya dilihat menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampan dan terus meningkat walaupun timbulnya isu COVID-19, di mana kesannya mengganggu dan melumpuhkan perkembangan ekonomi negara. Namun dengan kelebihan dan usaha menggiatkan lagi ekonomi digital oleh golongan yang berkenaan, ianya memberi kesan yang sangat positif kepada kestabilan ekonomi negara keseluruhannya. Terlebih dahulu, secara ringkas perlu kita fahami, ekonomi digital adalah istilah yang digunakan bagi merujuk kepada ekonomi berdasarkan penggunaan teknologi digital. Contohnya seperti media sosial, Instagram, Facebook dan lain-lain aplikasi. Salah satu perkhidmatan atas talian yang dilihat semakin menarik minat masyarakat Malaysia pada musim PKP ini ialah perkhidmatan penghantaran makanan atas talian. Disebabkan kerajaan terus melaksanakan perintah kawalan pergerakan dan dilanjutkan sehingga ke hari ini, ramai yang mencari peluang untuk menambah pendapatan sesuai dengan keadaan semasa, iaitu dengan menjalankan perkhidmatan penghantaran makanan atas talian ini. Ianya adalah satu daripada platform yang berteraskan ekonomi digital yang boleh dianggap kalis dengan PKP. Ia boleh dijalankan tanpa halangan asalkan menepati SOP bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini. Justru secara tidak langsung ianya menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara pada hari ini. Di antara aktiviti lain yang dilihat mampu meningkatkan lagi ketumbukan ekonomi negara adalah pembelian barangan secara atas talian. Penggunaan platform jualan dalam talian semakin popular dalam kalangan pengguna bagi membeli barangan keperluan ketika tempoh perintah kawalan pergerakan berkuat kuasa. Pengarah urusan serantau Shopee, Lan Ho, berkata pihaknya mendapati lebih ramai pengguna platform berkenaan membeli belah barang keperluan harian seperti lampin, tisu tandas, bijirin dan beras secara dalam talian. Ini adalah antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan ekonomi di Malaysia sejak berlakunya COVID-19. Kejatuhan saham juga dilihat memainkan satu isu peranan yang penting, di mana ianya diambil peluang oleh pelabur-pelabur dengan membeli saham yang pada hari ini dilihat rendah harganya dan mampu mengembalikan pulangan yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga aspek yang disebutkan tadi, bermula daripada perkhidmatan penghantaran makanan, pembelian atas talian dan saham, walaupun pada saat yang getir ini ianya masih lagi mampu memberikan sumbangan kepada kebangkitan ekonomi negara di Malaysia. Kita sambung pada sektor ekonomi PKS. Apakah itu PKS? PKS adalah singkatan daripada Perusahaan Kecil dan Sederhana. PKS diukur berdasarkan saiz perniagaan, bilangan pekerja, jumlah modal permulaan dan jenis industri. Maksud PKS dari segi pembuatan, jualan tahunan tidak lebih daripada 50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak lebih 200 orang. Dari segi perkhidmatan dan sektor lain, jualan tahunan tidak lebih 20 juta
atau pekerja sepenuh masa tidak lebih 75 orang. Contoh perusahaan kecil dan sederhana yang terdapat di Malaysia ialah sektor perkhidmatan seperti hotel dan restoran. Sektor pembuatan pula merujuk kepada kilang, penghasilan barangan dan bahan secara fizikal atau kimia. Sektor lain merujuk pada 3 aktiviti ekonomi utama di Malaysia iaitu pertanian asas, pembinaan dan perlombongan. Perniagaan atas talian. COVID-19 memberikan banyak impak buruk kepada semua sudut, terutama daripada sudut ekonomi. Dan daripada sudut ekonomi, antara yang paling terkesan sekali ialah usahawan PKS. Dan antara langkah untuk menghadapi krisis COVID-19 ini dari sudut ekonomi ialah usahawan PKS boleh menggunakan perniagaan atas talian. Contoh perniagaan atas talian ialah e-Bazar. Apa makna e-Bazar? E-Bazar ialah sebuah platform laman web yang memberi peluang kepada PKS untuk berniaga secara dalam talian. Laman web ini juga mempunyai rangkaian dengan syarikat logistik seperti GrabFood dan Foodpanda. Selain itu, usahawan PKS juga boleh menggunakan e-dagang. Apa makna e-dagang? E-dagang ialah membeli dan menjual sesuatu produk melalui media elektronik seperti telefon pintar, komputer riba dan menggunakan rangkaian internet untuk berhubung antara pembeli dan pengguna. Dalam erti kata mudah, e-Bazar ialah koleksi produk yang dijual kepada pelanggan, manakala e-dagang ialah instrumen ataupun wasilah untuk membeli produk-produk tersebut. Usahawan PKS juga boleh mengembangkan perniagaan melalui media sosial. Makna media sosial ialah sebuah kumpulan aplikasi berasaskan internet yang membangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 yang membolehkan penciptaan dan pertukaran. Contoh media sosial pada masa kini ialah Facebook, Twitter, Instagram dan Telegram. Namun, bukan semata-mata usahawan PKS boleh menggunakan media sosial ini. Terdapat kriteria utama untuk mengembangkannya. Pertama, post ataupun makluman barangan di Facebook ataupun di Instagram, posting tersebut haruslah berkualiti dan menarik serta tidak sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja. Selain itu, makluman di laman sosial perlu kerap, kena selalu posting, tak boleh hanya hangat-hangat tahi ayam sahaja. Di samping itu, waktu untuk posting juga perlu tepat, tidak pada waktu yang salah seperti waktu tengah malam. Seperti yang kita ketahui, sejak arahan Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasai oleh kerajaan telah meningkatkan pembelian dalam talian secara beradak, ekonomi kegusaran dan kepatuhan orang ramai terhadap penularan pandemik COVID-19. Berbagai pihak termasuk NGO bersetuju menutup premis perniagaan sebagai langkah terbaik bagi memutuskan rantaian jangkitan wabak berkenaan. Di waktu PKP ini terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya kumpulan peniaga, bagi memastikan perniagaan mereka terus beroperasi. Contohnya, ada peniaga yang mewujudkan laman Facebook Bazar Ramadan sebagai alternatif untuk menarik pelanggan berurus niaga di atas talian. Usaha kreatif ini membuahkan hasil apabila sebahagian besar portal perniagaan mendapat sambutan hangat biarpun baru ditubuhkan. Jika sebelum ini pasaran lebih tertumpu kepada produk seperti pakaian, kuih-muih dan ubat-ubatan, namun kini ada peniaga runcit yang menjual barangan basah seperti ikan segar, buah-buahan dan sayuran di atas talian. Menurut Cik Su bin Mustafa dan Nazaki Hamzah Ibrahim 2014, perkembangan teknologi komunikasi terutamanya media baru semakin cepat berubah mengikut arus perkembangan semasa dan industri komunikasi itu sendiri. Oleh itu, masyarakat hari ini mula mengubah teknik berfikir dan kegiatan mereka mengikut keperluan dan kegunaan teknologi yang berkembang. Tanpa disedari, situasi ini mencetuskan kreativiti masyarakat untuk mencuba perniagaan secara normal baru. Ekonomi digital memberi tumpuan terhadap pasaran global selain mencipta peluang yang lebih luas kepada masyarakat niaga. Menurut Musbri Muhammad 2011, perdagangan elektronik atau e-dagang adalah merujuk kepada sektor yang merangkumi bidang perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan serta infrastruktur teknologi komunikasi dan maklumat sebagai medium untuk tujuan komunikasi dan juga transaksi. Ini makna ekonomi digital
merapatkan jurang ekonomi rakyat, menjana peluang perniagaan melalui dagang, mencipta pendapatan melalui inovasi dan keusahawanan, serta meningkatkan peluang pekerjaan baru. Okey, walau bagaimana sekalipun peluang ekonomi di atas talian ini dicipta, tiada gunanya jika kadar kerajuan internet di negara ini masih di tahap yang sama. Jurang perbezaan talian komunikasi di antara bandar dan luar bandar masih jauh. Contohnya seperti di pedalaman, Sabah dan Sarawak, masih jauh bezanya jika nak dibandingkan dengan di bandar. Oleh itu, kerajaan perlu mengambil inisiatif segera bagi mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kelajuan internet seperti di negara-negara maju di mana kelajuan internet mereka sudah lama meningkat di tahap 5G. Perkara ini perlu daripada serius oleh kerajaan. Cadangan ini perlu daripada serius oleh kerajaan. Memandangkan ekonomi digital ini bukan saja menguntungkan rakyat, malah menguntungkan kerajaan, dan sekaligus perkara ini akan meningkatkan semula ekonomi negara akibat penularan COVID-19 ini. Kesimpulannya, bab ini memberikan cadangan dan memberikan idea penambahbaikan kepada pengkaji di masa depan agar kajian ini mampu dihasilkan dengan lebih baik serta bermanfaat kepada semua golongan. Pengkaji berharap kajian di masa hadapan lebih efisien dan tersusun. Secara keseluruhannya dapat disebutkan bahawa arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sempena penularan pandemik COVID-19 selain kemudaratan banyak juga memberi peluang sama ada individu bujang atau berkeluarga dan masyarakat yang kreatif mencipta peluang ekonomi sendiri. Bagi menangani kemerosotan ekonomi setiap individu, masyarakat mahupun kerajaan hendaklah berganding bahu dalam menangani masalah kemerosotan ekonomi ini. Sebagai individu, sama ada bujang atau berkeluarga, hendaklah memainkan peranan dalam isu ini. Bagi yang bekerja untuk syarikat, hendaklah bekerja keras untuk membina pasaran tempatan dan kurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Fokus pada bahan keperluan seperti makanan, kesihatan dan perbelanjaan seharian buat masa kini. Bagi yang bekerja sendiri, binalah perniagaan anda di atas talian secara lebih aktif. Carilah peluang untuk membina perniagaan online yang tidak memerlukan banyak bantuan orang. Program seperti bengkel e-usahawan juga boleh dipelajari bagi membuka minda untuk memahami perniagaan dan bagaimana menggunakan website, Facebook atau perniagaan Instagram dan kedai online yang memproses bayaran secara digital. Akhir sekali, di masa akan datang diharapkan ada pengkaji yang menjalankan kajian berkenaan peningkatan dan cara meningkatkan ekonomi dalam norma baharu selepas arahan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Diharapkan di masa akan datang kemerosotan ekonomi ini dapat diatasi, seterusnya menjana ekonomi dengan lebih baik dan kukuh.